Okey, salam sejahtera. Kita akan sambung 9.6. Okey, bersedia dengan modul awak. Okey, ini modul kita, pengaratan, rusting. Okey, So, pengaratan di sini kita kena belajar mula daripada apa yang kita sebut kakisan logam. Okey, semua logam boleh terkakis. Kita pakai perkataan ni, terkakis. Okey, corrosions. Okey, corrosions of metal. Terkakis ini maksud dia atom logam boleh jadi ion dia. Okey, contoh kita kaji dua ini cuprum dengan besi. Okey, cuprum boleh jadi CO2 plus 2E. Besi boleh jadi Fe2 plus 2E. Lepas tu Fe2 boleh jadi Fe3. Sebab dia ada dua keadaan kan. Dan dia akan pergi ke Fe3. Final dia, akhir dia akan sampai Fe3 berwarna perang benar. Okey, lepas tu ada pemerhatian dia. Okey, pemerhatian dia mengapa pepejal berwarna biru terbentuk? Sebab awak ada letak satu lalutan di sini. Nampak tak? Lalutan natrium hidroksida. Okey, lalutan natrium hidroksida maksud dia untuk menentu sahkan kehadiran ion CO2 plus dan Fe3 plus. Okey, so bila ada je CO2 plus dapat mendakkan biru. Siapa tulis mendakkan biru diberi betul lah di sini. Tapi saya nak selamat, so saya tulis pepejal biru je. Sebab memang nampak solid. Okay, so dapat pepejal berwarna biru terbentuk sebab awak ada letak NaOH. Okay, so apa inference dia? Ion cuprum 2 terhasil. Okay, lepas tu sini Fe3 plus pepejal berwarna perang terbentuk. So ada Fe3 plus terhasil. Okey, apa fungsi natrium klorida dan kalium klorida? Garam, dua garam di sini, letak salah satu pun dah okey. Tapi letak dua-dua, okey. So, kehadiran elektrolit mempercepatkan kakisan. Okey, kehadiran elektrolit mempercepatkan kakisan, samalah. Okey, so dia ada garam. Contoh besi yang rumah, kalau ada besi diperbuat dari besi tiang dia contoh tepi laut tu, dia cepat karat. Sangat cepat karat. Sebab laut itu dia ada kandungan garam yang tinggi. Sama macam inilah. So kita nak tengok cepat hasil dia, so kita letak garam. Okay, fungsi natrium hidroksida di sini menentusahkan. Kita pakai perkataan ni, menentusahkan, verified. So kalau menentukan tak boleh. You dapat tentu dan terus sahkan dia adalah kehadiran ion CO2 plus dan Fe3 plus. Okay, so kita nak buktikan dia ada kakisan. Kakisan maksud letak asal dia Cu, kemudian dapat CO2 plus. Itu maksud terkakis. Letak Fe, last dapat Fe3. Terkakis. Tapi Fe kita boleh kata pengaratan. Nanti kita ada topik dia seterusnya. Okey, so kesimpulan dia, kakisan logam berlaku apabila atom logam membebaskan elektron untuk membentuk ion logam. Itu maksud kakisan. Okey, semua logam boleh terkakis. Kedua, pengaratan ialah kakisan besi. Pengaratan hanya untuk besi. So, merupakan kakisan besi. So, pengaratan besi memerlukan kehadiran kedua-dua oksigen dan air. Kalau dapat oksigen dan air serentak, maka pengaratan akan berlaku. Okey, bagus. So, ini yang kita dah lukis. Mekanisme pengaratan besi iaitu, mula-mula kita cerita, pengoksidaan dia, Fe equal to Fe2 plus 2E. Jadi macam ni, di tengah, anode. So, ferrum akan jadi ferrum 2 positif tambah 2E. Di mana ferrum 2 positif pergi? Masuk dalam air. Lalutan sudah jadi ion. Betul? Lepas tu, elektron akan bergerak ke hujung. Hujung apa? Hujung titisan air. Ke hujung titisan air. So, elektron ini diterima oleh oksigen dan air. Oksigen dan air terima elektron dia. Okey, menghasilkan OH negatif. So OH negatif ini dia akan masuk ke air juga, OH negatif akan masuk ke air. Sama juga sebelah kiri, elektron bergerak ke hujung titisan air. Okey, lepas tu akan diterima bersama air menerima elektron dia membentuk OH negatif. So OH negatif pun masuk ke dalam titisan air. Okey. So apa berlaku seterusnya? Okey, kita tengok So setengah persamaan yang pertama Fe jadi Fe2 plus 2E. Okey, kedua penurunan sebab terima elektron. O2 plus 2H2O plus 4E jadi 4OH negatif. So terminal negatif atau anode di sini, terminal positif
atau cathode di sini. So, boleh pakai salah satu je. Mana yang you rasa senang untuk awak hafal lah. Okey, saya bagi dua-dua. Okey, pengertian dari segi pemindahan elektron. So, atom ferrum membebaskan 2 elektron untuk membentuk ion ferrum 3. Ion ferrum 2, ion ferrum 2. Kemudian sini, molekul oksigen dan 2 molekul air menerima 4 elektron untuk membentuk 4 ion hidroksida. Itu maksud mengapa penurunan? Awak kena terangkan penurunan dalam pengaratan besi. Ini pengaratan besi. Mekanisme dia, okey? Kemudian tadi kata Fe2 positif sudah dalam titisan air. OH negatif pun dalam titisan air. Okey? So apa yang berlaku seterusnya? Ion ferrum 2 bergabung dengan ion hidroksida dalam titisan air itu, membentuk pepejal berwarna hijau. Okey, nama dia ferrum 2 hidroksida. Persamaan ion dia Fe2+ plus 2 OH negatif, jadi FeOH2. Okey, kemudian yang hijau ini memang stage yang sebelum karat kita jumpa hijau ni. Ferrum 2 hidroksida dioksidakan oleh oksigen kemudian membentuk pepejal berwarna perang. Okey, so pepejal berwarna perang ini kita nama dia sebagai karat. So persamaan kimia dia FeOH2 jadi Fe2O3 XH2O. XH2O ini maksud perkataan ini, terhidrat. So tak payah letaklah berapa nombor X dia. Letak X dia. So terhidrat maksud dia. Okey, so FeOH2 jadi Fe2O3 XH2O dot XH2O. So itu nama dia karat. So sudah karat. So besi nak jadi karat, dia ada laluan dia, mekanisme dia, iaitu gambar rajah ini pastikan berfungsi, ada titik, ada dot line. Sorry, bukan dot line, ini dash line, okey. Okey, lepas tu ada arrow dia, ada aliran elektron punya arrow ke hujung titisan air. Lepas tu baru you terangkan benda ini. Okey, dan label besi dan ini titisan air. Okey, ini pun kita sudah bincang di sekolah. Okey. Okey, ini yang belum. Ini yang belum. Okey, so sekarang kalau nak kaji kesan untuk logam ke atas pengaratan, kesan dia ke atas pengaratan, adakah kita lilit dengan logam lain? Apa terjadi kepada besi, paku besi itu? Okey, contoh saya lilit dengan magnesium. Saya lilit dengan cuprum. Okey, you boleh buat banyak tabung uji. Contoh you buat 1 tabung uji, 2, 3, 4, 5 pun boleh. Pilihlah logam yang lain-lain. Contoh magnesium, zinc. Okey, tapi you kena pandai pilih. Kalau saya jadi awak, saya akan pilih ikut tengok balik siri kereaktifan logam sebelum itu. Kan ada kedudukan Fe. Okey. So satu pilih di atas Fe. Kan paku besi tu Fe. Di atas tu ada magnesium. So pilih ni satu dah cukup. Satu pilih di bawah Fe. Bawah Fe kita paling senang dapat cuprum. Okey, so kita lilit dengan cuprum. Satu kita buat kawalan. Kawalan maksud jangan lilit dengan apa-apa. Letak paku besi sahaja. Gosokkan paku besi, lepas tu letak dalam. Okey, kita akan lihat adakah logam lain boleh mempengaruhi kadar untuk pengaratan terhadap paku besi itu. Itu maksud dia. Okey, so sekarang kita ada dua lah. Saya tunjuk you dua je. Sebab cuprum di bawah, kedudukan di bawah besi. Magnesium di atas besi. So kita tengok contoh apa terjadi. Okey, So A dan B. Tabung uji A ini Okey, kita tengok A dulu. So A ini antara Fe dengan magnesium mana di atas? Magnesium di atas. Maka magnesium akan jadi terkakis. Sebab dia di atas, dia suka membebaskan elektron. So magnesium akan jadi Mg2+ plus 2E. Okey. Lepas tu, ikut mekanisme pengaratan, kita kan ada O2 plus 2H2O plus 4E equal to 4OH negatif. Kita ada juga benda ni. Okey, tetap ada berlaku. Nah, tetap berlaku. Okey. Tetap ada. Tetap berlaku. So, ada dua inilah persamaan ayat setengah dia. Okey, so keamatan warna biru ini ditentukan oleh lalutan ini. Lalutan kalium heksasianoferat 3. Lalutan kalium heksasianoferat 3 untuk menentusahkan kehadiran Fe2+. Itu satu ujian khas untuk Fe2+.
Kalau ada je Fe2+, dia akan bagi tompok biru. Okey, saya tunjuk awak apa itu tompok biru dulu ha. Okey. Macam ni ya. Kalau ada Fe2+, tabung uji awak akan jumpa macam ini. Kalau ada Fe2+. Kalau tak ada, tak ada. Okey ya. So ini yang pertama dulu, ini tutup dulu. Okey, so sekarang okey, ada tak Fe2+? Tiada. Sebab ada Mg2+ je. Tiada Fe2+. Maka keamatan warna biru tadi tu yang ada tompok tu itu tak ada, tak jumpa. Okey, so inference dia tiada ion ferrum 2 terhasil, tiada. Ferrum 2 tak ada. Okey, kenapa tak ada? Sebab you lilit dia dengan magnesium. Magnesium sudah jadi takis, sudah jadi Mg2+. Maka dia akan melindungi paku besi itu. Okey, so tiada. Keamatan merah jambu OH negatif. Okey, OH negatif ini merah jambu. Okey, so saya tunjuk awak dia merah jambu macam mana. Okey, ini biru ha. Macam ni. Merah jambu. So you akan nampak dia akan ada pink color ni, ada pink color macam ni. Okey, tak ada. Ada ke tak ada? Okey, kita tengok. Okey ha. Okey, merah jambu OH negatif. Okey, siapa yang bagi merah jambu tinggi? Ada banyak macam tadi gambar tadi. Banyak sebab you tengok ada OH negatif nah, ada OH negatif. So, banyak ada. So, OH negatif ini diberi oleh phenolphthalein. Phenolphthalein. Phenolphthalein bila ada kehadiran OH negatif, dia akan bagi warna merah jambu, pink color. Okey ha. So, tinggi keamatan warna merah jambu itu tinggi, banyak ni. Inference sebab banyak ion hidroksida terhasil. Banyak terhasil. Okey, so ini untuk sekiranya kita lilit dengan logam di atas besi. Kami nak cari mangkuk aluminium cap zon Filipina, ikut tu. Okey, so memang kalau di atas besi you lilit dia akan tiada keamatan biru. Okey, ada tinggi keamatan merah jambu tinggi, pink color. Okey, ini sebab dia lah, sama saja. You lilit dengan aluminium pun jawapan ini juga. Okey, tengok B pula. Kita lilit dengan logam di bawah dia, di bawah dia. Okey, cuprum contoh argentum. Apa terjadi? Sekarang mana yang lebih atas kedudukan? Sudah jadi Fe. Paku besi atas banding dengan Cu. Tengok balik tadi tu, siri kereaktifan. Okey, so besi tinggi, maka besi sudah jadi Fe2+. Okey, bila Fe jadi Fe2+, kita ini tetap ada, oksigen ada, air ada kan? Pengaratan besi, tengok atas, pengaratan besi. Ada ni, mesti ada benar. Okey, so ada O2 plus 2H2O plus 4 equal to OH negatif. Tapi, you punya OH negatif hilang lah. Sebab pengaratan besi berlaku. So, Fe2 plus OH negatif sudah jadi FeOH2. Sudah jadi ini. Sudah jadi FeOH2. So, FeOH2 ini, sekarang sudah jadi FeOH2. Nanti dia akan jadi karat. Dia akan jadi karat. Okey, so sekarang kita cek. Keamatan warna biru tadi, tinggi ya, banyak biru, tompok-tompok biru. Banyak sebab Fe2+ terhasil. Okey, so inference dia nak terangkan. Banyak ion ferrum 2 terhasil. Lepas tu merah jambu tu tak ada. Ni ada. Tapi dah hilang, dia sudah jadi FeOH2. Sudah hilang. So, bila sudah hilang, so OH negatif, baki dia dah tak ada. Tiada baki dia. Ini ada, ini tetap ada je. Sebab dia tak boleh tindak balas dengan Mg2+. Itu bukan pengaratan besi, faham tak? Okey, ini pengaratan besi. Pengaratan besi kan berlaku ini. Macam dulu. Nah, pengaratan besi kan berlaku ini. Okey, besi saja, okey. So, berlaku hilang OH negatif, maka tiada. So, tiada ion hidroksida terhasil. Okey, so apa fungsi agar-agar? Jelly. Semua orang pernah makan jelly. Jelly kan jadi solid. Fungsi agar-agar untuk tompokan biru dan tompokan merah jambu dapat dilihat dengan jelas. Sebab kita freeze-kan dia di situ. Okey. So, kalau tak dia akan campur semua, nanti hilang warna biru. Bila dipakai jelly, bila dia keras, dia jadi pepejal jelly. Kita makan jelly tu. Masa dia liquid tu kita buat eksperimen ni, so biru keluar dia akan freeze di situ. Dia akan stop di situ. So kita nampak tompok biru. Seperti gambar saya tunjuk tadi tu, tompok biru terhasil. Boleh lihat dengan jelas. Phenolphthalein buat apa?
menentusahkan kehadiran OH negatif. Bukan menentukan sahaja, menentusahkan. Terus verify dia adalah OH negatif. So ini dapat verify ada, ini sudah tak ada. Tak ada, kita pun pening. Kenapa ni? Oh, sebab dia pengadatan besi, dia sudah tukar ke FeOH2. Okey, ini apa fungsi lalutan kalium heksasianoferat 3 untuk menentusahkan kehadiran ion ferum 2. Bila ada ion ferum 2 dapat tompok biru. Okey, untuk menentusahkan dia. Okey, so di sini kesimpulan dia apabila logam yang lebih elektropositif bersentuh, cukup sentuh je, tak payah lilit sampai ketat-ketat. Kita sentuh, ada sentuh je dengan paku besi tidak berkarat. Manakala logam yang kurang elektropositif bersentuh dengan paku besi, okey, bersentuh dengan paku besi, highlightkan ini. Paku besi berkarat dengan cepat. So dia akan karat dengan cepat. Okey, so ini tidak berkarat, A tidak berkarat, B karat dengan cepat. Okey, kalau you tak lilit dengan apa-apa, you setakat letak semua agar panas semua ni dan letak paku besi sahaja. Okey, maka akan berkarat juga tetapi lambat. Kalau you lilit dengan kuprum, cepat, berkarat dengan cepat. Okey, so logam yang mencegah pengaratan Mg, Al, Zn. Contoh, okay, logam yang mempercepatkan pengaratan Sn, Pb, Cu. Okey, so ini yang awak punya. Okey, so ini setiap orang ada masa dia. Okey, 3 minit untuk lengkapkan sekarang 3 minit. Okey, kita sambung. So bawah ini mencegah pengaratan logam adalah mempercepatkan pengaratan kalau you lilit dengan stannum, plumbum, cuprum, argentum. Okey, ini contoh. Okey, so sekarang kita ada cara pencegahan pengaratan besi. Okey, so ada banyak cara. Ini biasanya dia akan tanya, okey, cadangkan. Okey, bagaimana nak mencegah pengaratan besi. Okey, contohnya penggunaan permukaan pelindungan, okey, cat, grease, lapisan plastik, semua itu boleh sebab kita boleh elakkan dia kena air dan oksigen. Okey, menggunakan logam lain, okey, penggalvanian, okey, contoh besi atau keluli disadur dengan zinc yang nipis. Penyaduran timah keluli disadur dengan stannum yang sangat nipis. Penyaduran kromium digunakan pada bumper kereta, okey, dan basikal. Contoh krum. Okey, bila you masuk kedai basikal kata nak krum ke tak? Krum maksud dia besi juga. Cuma luar lapisan besi dia ada penyaluran kromium. Okey, untuk mencegah dia jadi karat. So ini contoh A. Okey, kita boleh buat pelindungan logam korban. Okey, macam tadi sudah ada contoh. Ini contoh pelindungan logam korban. Sebab siapa yang terkorban? Magnesium sudah terkorban. Paku besi terlindung sebab magnesium terkakis, besi okey je.
Okey ya, itu maksud dia pelindungan logam korban. Okey, so apabila besi disambung pada logam yang lebih elektropositif, contoh di atas besi ya, magnesium memang di atas besi. Logam yang lebih elektropositif terkakis, hilang, dia akan hilang, dia terkorban. Okey. Dan pengaratan besi dicegah. Logam yang lebih elektropositif menjadi logam korban. Okey. Ketiga, pengaloian. Dalam kelulinier karat, besi dialoikan dengan karbon, kromium dan nikel. Okey. Kromium dan nikel membentuk lapisan pelindungan oksida yang tahan kakisan. So, lapisan oksida terbentuk melindungi besi daripada terdedah oksigen dan air, maka ini mencegah pengaratan. So, boleh buat alloy, okey, boleh buat pelindungan logam korban, okey, atau penggunaan permukaan pelindungan. Okey, kita ada 3 cara kita lah di sini. Okey ya. So you boleh snap gambar lah, nanti you lengkapkan. Okey, so ini adalah 9.6. Okey, seterusnya, okey, saya pesan di sini. Seterusnya kita punya topik 10. Modul saya dah bagi, okey, 10.1, 10.2, 10.3 dan nanti ada 10.4 dan 4 dia. Okey, semua itu akan buat online. Sekolah memang kita takkan bincang, sekolah saya hanya tunggu awak hasilkan rumusan sahaja. Nanti saya akan tunjuk bagaimana nak buat manilakat itu. Okey. So, yang lain online. Balik ke sekolah, kita akan sambung topik 11. Okey, termokimia. Okey, dan kita akan mula aktiviti makmal yang bersesuaian dengan awak, yang di mana bersesuaian dengan eksperimen final list yang dikeluar oleh lembaga peperiksaan. Kita akan cuba buat itulah. Okey ah. Tak boleh buat semua, tak mungkin buat semua. Sorry to say ah. Okey. So kita akan spot daripada list yang diberi. Contoh lembaga akan suruh saya beli apa? Bika 50, beli lalutan apa, bahan kimia apa. Situ kita akan buat yang berkaitan dengan dia lah. Kita akan beli double, okey? Dan kita praktis separuh di makmal, separuh lagi simpan untuk ujian amali sebenar. Okey, so ini untuk 9.6. Okey, ini untuk hari ini punya.